Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah lagi, Ustazah Nur Masturina akan mengajar kamu subjek Sirah tahun 4. Baiklah, sebelum itu mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijni min zulumatil wahmi وأكرمني بنور الفهم وافتح لي بمعرفة العلم ونور قلبي كما نورت الشمس والقمر وسهل الأبواب فضلك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Baiklah, hari ini Ustazah akan ceritakan kepada kamu iaitu unit yang kelima. Tajuk tentangan orang kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca dan fahami kisah tentangan orang kafir. Baiklah, apabila orang Quraisy melihat penganut agama Islam semakin ramai, mereka mula menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak menyakiti baginda ialah Abu Jahal. Dia sering mengejek Nabi ketika baginda menunaikan solat di Masjidil Haram dan pernah mengecam untuk membaling batu ketika Nabi berjalan menuju ke Masjidil Haram. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan baginda daripada ancaman tersebut. Selain Abu Jahal, Abu Lahab bin Abdul Muttalib juga pernah menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara meletakkan najis di hadapan pintu rumah baginda. Isteri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Ummu Jamil juga binti Harb terkenal dengan peribadi buruknya yang suka mencaci dan mengumpat baginda. Seorang lagi kafir Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid pernah mencekik baginda dengan bajunya ketika baginda sedang mendirikan solat. Abu Bakar yang berada bersama baginda segera bertindak menghalang perlakuan jahat Uqbah bin Abi Mu'aid. Orang-orang Quraisy pun juga mula menyakiti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara. Antara sahabat baginda yang diseksa ialah Bilal bin Rabah yang dijemur di tengah panas yang terik dalam keadaan di dadanya ditindih dengan batu yang sangat besar. Seorang lagi sahabat yang lain ialah Umar bin Yasir juga telah diseksa dengan begitu dahsyatnya. Beliau telah dipakaikan dengan baju besi dan dijemur di bawah sinaran matahari yang panas. Ibu bapanya diseksa juga sehingga meninggal dunia. Baiklah, kita masuk ke unit yang ke-6. Kita ambil iktibar dari tentangan orang kafir terhadap Rasulullah, iaitu yang pertama, iktibar yang kita boleh ambil iaitu umat Islam hendaklah sentiasa menyeru kepada kebaikan dan menegah kepada kemungkaran. Setiap orang hendaklah berdakwah kepada orang di bawah jagaannya. Contoh, pemimpin kepada rakyatnya, ketua kepada pekerja, suami kepada isteri dan ibu bapa kepada anak-anak. Berakhlak mulia seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergaul di dalam masyarakat dengan cara yang baik. Bersabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita dah habis untuk tajuk yang pertama di bawah pelantikan Nabi menjadi Rasul. Jadi hari ini kita sambung kepada pelajaran yang kedua iaitu hijrah ke Habsyah dan Taif. Di akhir pembelajaran ini kamu akan dapat menyatakan
masa dan sebab berlakunya hijrah ke Habsyah dan Taif, menyatakan layanan Raja Habsyah kepada rombongan yang berhijrah, menyatakan tindakan penduduk Taif kepada Nabi Muhammad SAW dan iktibar dari peristiwa hijrah ke Habsyah dan Taif. Baiklah. Unit pertama yang kita akan belajar hari ini iaitu peristiwa hijrah ke Habsyah dan Taif serta layanan Raja Najasyi. Apabila Nabi Muhammad SAW melihat semakin ramai sahabat-sahabat baginda menderita dan diseksa, baginda pun menyuruh orang Islam berhijrah ke Habsyah. Kesemua mereka adalah seramai 12 orang. Ingat ya, betul-betul adalah seramai 12 orang lelaki dan 4 orang perempuan, termasuklah Uthman bin Affan dan isterinya Ruqbah binti Rasulullah SAW pun telah berhijrah. Pada tahun ke-7 kenabian, orang Islam berhijrah ke Habsyah kali yang kedua, seramai 83 orang lelaki dan 28 orang perempuan, termasuk bapa saudara Nabi iaitu Ja'far bin Abi Talib. Jika soalan ada tanya, berapakah bilangan mereka yang berhijrah ke Habsyah untuk kali pertama? Kamu kena ingat seramai 12 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Kali kedua seramai 83 orang lelaki dan 28 orang perempuan. Ketika kaum Quraisy mengetahui penghijrahan orang Islam ke Habsyah, mereka menghantar utusan kepada Raja Najasyi dengan membawa hadiah bagi memujuknya supaya menghantar pula rombongan orang Islam kembali ke Mekah. Raja Najasyi meninggalkan Ja'far bin Abi Talib, wakil rombongan orang-orang Islam, bagi memberi penjelasan tentang agama Islam. Raja Najasyi pun tertarik dengan yakin dengan kebenaran agama Islam, seterusnya bersetuju menerima orang Islam untuk terus tinggal di Habsyah. Utusan kaum Quraisy pulang ke Mekah dengan rasa kecewa. Mereka berharap apa? Orang Islam yang duduk di Mekah ini pulang semula ke tempat asal, tapi mereka kecewa kerana gagal. Orang Islam tinggal di Habsyah dalam tempoh yang agak lama, iaitu selama berapa tahun? 13 tahun. Mereka kembali bertemu Rasulullah SAW ketika baginda berhijrah ke Madinah. Baiklah, aktiviti untuk hari ini, Ustazah hanya perlu kamu menjawab soalan untuk tajuk perlatikan Nabi menjadi Rasul, iaitu soalan yang pertama, nama-nama orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW. Siapakah dia? Nyatakan. Nama-nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang disakiti disebabkan mereka menganut ajaran Islam. Siapa sahabat Nabi yang diseksa? Tadi Ustazah dah cerita. Jadi Ustazah, kamu tulis salin soalan dan siapkan dalam buku tulis sirah. Baiklah, tahukah anda semua Abu Jahal yang sangat kuat memusuhi Nabi telah digelar Fir'aun umat ini oleh Nabi. Dia telah terbunuh dalam peperangan Badar. Amalkan sentiasa memberi kebaikan apabila menerima kejahatan rakan. Tengok contoh Nabi Muhammad SAW, walaupun telah diterima banyak ujian, tapi Nabi tidak membalas, malah mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Mari kita baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattahu ya Alim, iftah qalbi futuhal arifin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardud ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin.
Baiklah, sampai di sini sahaja pembelajaran sirah kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Sila siapkan tugasan yang diberi. Assalamualaikum.